Pelakon yang salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini fokusnya bukan di Lembah Kelang tetapi sebenarnya di negeri di bawah Bayu. Desas-desus, fakta semuanya kini bercampur dalam dunia yang penuh dengan aliran maklumat terutamanya di media sosial. Tapi Astro Awani ingin memberikan kekejapan fakta yang pasti kepada anda. Yang pasti, dua ahli YB UPKO sudah pun mengumumkan hari ini keluar daripada parti mereka yang membentuk gagasan bersama dengan Kerajaan Warisan Pakatan Harapan dan UPKO di Sabah. Tapi jumlah itu masih lagi besar untuk terus kita membincangkan tentang pertukaran kerajaan. Namun itulah menjadi corongakan pada malam ini, kerana pada malam ini malah dikatakan besok dikatakan ada akan berlaku lagi aktiviti melompat ini. Jadi oleh itu kita terus saja, sebelum saya kenalkan tamu saya di dalam talian bersama dengan Wakil Astro Awani di Kota Kinabalu Sabah untuk memberikan kita kemas kini yang paling baru untuk anda. Cakap-cakap politik mengenai berlakunya perubahan politik di negeri Sabah boleh dilihat menjadi realiti pada hari ini dengan pengumuman keluar dua wakil rakyat atau dua adun daripada parti UPKO, iaitu Datuk Limus Juri dan juga Datuk James Ratib di Penampang pada tengah hari tadi. Pengumuman itu secara jelas memberi mesej kepada berlakunya perubahan politik di negara ini dan termasuk yang terutamanya di Sabah, di mana sebelum ini berlakunya banyak desas-desus mengenai peralihan pentadbiran kerajaan negeri sebelum ini. Seperti yang dijangka, kami pengamal media sudah menjangkakan dua wakil rakyat berkenaan akan bertindak sedemikian pada hari ini, memandangkan sebelum ini baru-baru ini Ketua Menteri Sabah merangkap Presiden Parti Warisan Sabah Warisan telah membuat satu sidang media di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, di mana kedua-dua wakil rakyat berkenaan sebelum ini tidak ada di dalam sidang media berkenaan. Dan bagaimanapun suka saya katakan perubahan politik ini sekaligus menunjukkan corak domino efek itu sendiri, di mana secara tidak langsung akan berlakunya peralihan-peralihan dan juga perubahan-perubahan politik di mana wakil-wakil rakyat akan tersentak dengan pengumuman berkenaan. Adakah ia akan berubah atau sebaliknya, itu akan menjadi topik hangat di Sabah sepanjang minggu ini dan juga mungkin berlarutan sehingga bulan hadapan. Apa yang penting adalah sekarang ini adalah rakyat itu sendiri mahukan kestabilan politik dikala kita dilanda pandemik COVID-19 baru-baru ini, dan sekaligus ingin jaminan kerajaan yang sedia ada untuk kestabilan politik dan juga pembangunan ekonomi di negeri Sabah. Mereka yang keluar itu juga memberikan kata-kata dan kata-kata mereka yakin bahawa akan lebih ramai menyusul. Tapi itu tentunya kata mereka kerana mereka jelas berpihak kepada satu pihak. Apa pula pendapat daripada sebelah sini, itu dalam buletin Awani nanti pun pukul 12 akan diselitkan lagi. Tetapi di agenda Awani, selepas Awani mengadakan penghutang suara bahawa rakyat mahukan kejahatan politik sementara pandemik dan kukuhkan kembali ekonomi kita, bangunkan kembali, kurangkan bilangannya kehilangan kerja dan tingkatkan kembali mereka yang melakukan perniagaan dan industri dan sebagainya, maka malam ini agenda Awani tidak mengambil sisi ahli politik ataupun politikus, tetapi mengambil sisi wakil-wakil masyarakat sivil ataupun masyarakat madani. Pertama sekali ingin saya kenalkan adalah the only rose among the thorn, saudari Nini Chong. Beliau anak Sabah hebat, kini datang ke Lembah Kelang tapi masih lagi ada hubungan di Sabah untuk menjadi usahawan yang hebat. Beliau pengasas bersama untuk Mompreneur Asia, dan tentunya walaupun kita tak ambil ahli politik tapi kita ada penganalisis politik, tapi mereka juga perlu memakai topi masyarakat. Pada malam ini Dr. Oh Aisan, Fellow Kanan Institut Perhubungan Antarabangsa Singapura ada di dalam talian. Begitu juga dengan anak muda yang semakin tak muda dah tetapi masih lagi pandangannya hebat, Saudara Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim, Pensyarah Kanan Sains Politik dan Dasar Awam UiTM Sabah. Saya ingin terus bersama dengan Nini dulu, dan Nini membantu agenda awal ini tadi mendapatkan pandangan tiga usahawan PKS ataupun IKS ataupun SME Sabah. Kalau kita boleh dengarkan dulu.
Pada pendapat saya, peniaga IKS ataupun mikro di Sabah memerlukan bantuan geran sama ada dalam bentuk modal pusingan ataupun startup. Saya rasa apa yang amat diperlukan oleh usahawan-usahawan mikro ataupun kecil di negeri Sabah ini ialah membantu usahawan-usahawan ini tadi memasarkan produk-produk mereka kerana lambakan produk-produk mereka sepanjang tempoh PKP ini. Ya. Usahawan mikro perlu unlimited internet untuk pemasaran lebih pantas dan membenarkan usahawan sole proprietor mengeluarkan caruman KWSP akaun 1 untuk modal pusingan. Saudari Nini, tolong berikan latar belakang dan juga konteks rakyat terutamanya golongan mikro kecil sederhana dalam perniagaan di sana, kerana siapa pun yang bercaturkan politik, mereka perlu membawa aspirasi dan rintihan rakyat ini. Nini. Selamat malam. Okay. So kalau nampak video tadi tu the video is very fresh. So I know that I will be in Agenda Awani tonight, and then I got them to just say, what is it, apa dia bantuan yang sedang diperlukan oleh usahawan yang di Sabah, usahawan yang ada di Sabah sekarang. So ada yang bercakap mengenai running capital, overhead kan, sebab sekarang ni overhead tu is a killer sekarang ni, sebab income tak ada, lepas tu overhead masih sama, right? And then ada juga yang sedang bercakap mengenai, okay, kalau saya mau meneruskan bisnes saya sekarang macam mana? So that is another issue juga. So that's why diorang ada mencadangkan untuk supaya mungkin dapat mengeluarkan daripada KWSP. Itu daripada usahawan daripada Sabah. Very specific, Mampreneur Asia Cawangan Sabah, Mampreneur Asia Sabah. Okey, rintihan itu jelas ya. Sebelum ini pun saya pernah untuk menyambut hari dan pesta keamatan yang begitu penting itu bercakap dengan YB Adrian Bani Lasimbang dan juga Daphne Aiking, dan mereka juga mengetengahkan tentang kesukaran yang dihadapi. Cuma kalau Nini boleh berehat sekejap, saya nak tanya kepada dua penganalisis politik kita. Walaupun suara rakyat itu jelas mahukan kejahatan politik, mahukan tumpuan pada ekonomi dan kesihatan misalnya, tetapi percaturan politik itu di luar kawalan rakyat biasa. Jadi di mana kita berada dengan pengumuman dua bekas ahli OPCO ini, dan mereka juga bukan calang-calang yang mereka memegang jawatan melalui bahagian dan sebagainya. Adakah ini resam politik Sabah yang tidak dapat ditahan lagi kerana apabila ada dua harimau, two tigers on the hill. Sekarang kita tahu ada Datuk Seri Syafiq Abdal dan Tan Sri Musaman. Inilah yang dijangkakan, dan pertimbangan kepada masyarakat itu adalah perkara kedua berbanding mengambil dahulu percaturan politik. Rahizal dulu, kemudian saya pergi Dr. Aison. Ya, terima kasih Kamarul. Amat menarik apa yang berlaku pada hari ini. Saya ingat minggu lepas kita ada bincangkan 2 minggu lepas tentang perkara ini, dan ramalan sama ada akan berlaku, dan jawapan saya is just a matter of time, masa itu saja. Saya setuju Kamarul, kalau kita tengok data sentimen yang seperti yang dibuat oleh Awani yang menyatakan ramai yang mengambil jawatan politik di kedua-dua pihak. Ini tanpa adanya survei itu pun sendiri, saya rasa tidak perlu buat survei. Memang inilah yang rakyat mahukan daripada dahulu. Ditambah lagi dengan keadaan COVID sekarang ini. Saya lihat begini kadang-kadang susah untuk kita menilai karakter ataupun bagaimana permainan politik ataupun karena politik yang ada pada pemimpin itu tadi. Cuma bagi saya, di saat ketika di mana kita sedang dibelenggu oleh satu pandemik yang begitu serius sekali, menjejaskan bukan saja ekonomi, socially, mentally, physically dan macam-macam lagi, adalah satu bagi saya tidak sesuai di mana pergolakan ini berlaku dikala kita menghadapi semua permasalahan ini. Dan ibaratnya begini Kamarul, dikala kita tengah bergabung, di situlah masih adik-beradik tengah berebut tentang harta. Jadi bagi saya ini bukan satu prioriti keutamaan yang perlu tapi
politik begitulah, seperti orang kata politik. Okey. Adakah mereka mendengar kepada suara rakyat? Ya. Rahizal, apa yang Rahizal dengar? Rahizal ada banyak penyelidik dan rangkaian penyelidik yang ada di Sabah. Betul ke kata-kata dua YB yang keluar daripada parti mereka bahawa akan ada lagi yang mengikuti mereka? Rahizal dengar, saya dengar malam ni akan ada, besok akan ada. Bagaimana? Ya, daripada apa yang kita dengar daripada maklumat-maklumat yang sumber-sumber sama ada tidak boleh yang dipercayai ataupun tidak, memang nampak seolah-olah akan berlaku berapa lagi siri YB yang akan melompat, cuma tidak diketahui identitinya apa, tapi adalah beberapa nama yang diedarkan dalam WhatsApp dan seumpama dan menyatakan kebarangkalian bahawa sekiranya dia melompat, YB ini yang akan melompat. Jadi kita tidak boleh sangkal bahawa memang kemungkinan ada. Rahizal, sains politik akhirnya akan melihat pada nombor, dan nombornya adalah 60 kerusi Dewan Undangan Negeri. Siapa yang berjaya meyakinkan bahawa mereka mempunyai sokongan majoriti, maksudnya sekurang-kurangnya 31 kan? Tidak, sekarang termasuk daripada 60 termasuk yang akan dilantik ada 5. Jadi 65 semua. Okey, jadi sekurang-kurangnya kena ada 34 kan? Betul. Jadi 33. Dilihat selepas ditolak 2 itu masih lagi jauh untuk sampai bagi yang ingin menjatuhkan kerajaan warisan Pakatan Harapan dan UPKO ini. Mana nak datangnya lagi bilangannya besar tu, lebih daripada 10. Okey, kalau kita lihat begini ya, ramai yang menyatakan kemungkinan dan mungkin YB yang disebut namanya, saya yakin YB ini ada mengeluarkan statement menyangkal tentang kebenaran tentang apa yang dikatakan ini tadi. Tetapi ramai yang beranggapan sekiranya number ni boleh diperoleh, antara sebahagian besar bilangan ni mungkin adalah mereka yang telah berhijrah daripada asalnya bersama dengan UMNO, kemudiannya berhijrah selepas mengikut kewarisan apabila Okey. Rahizal, ada gangguan sikit pada audio Rahizal. Jadi kita nak betulkan kembali semua teknikal ni. Saya minta maaf pada Dr. O. Aisun, saya perlu pergi rehat dahulu. Kita nak pastikan tidak ada gangguan kerana ini aspirasi dan suara rakyat terutama di bawah bayu. Jadi kita nak tahu apa maksud semua ini kepada nasib rakyat di sana, tetapi itu perlu dibariskan kepada real politik, dan Dr. Oh Aisun akan memberikan kita pandangan beliau selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani secara langsung dari Studio Wani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini fokusnya bukan di Lembah Kelang tetapi sebenarnya di negeri di bawah bayu. Desas-desus, fakta semuanya kini bercampur dalam dunia yang penuh dengan aliran maklumat terutamanya di media sosial. Tapi Astro Awani ingin memberikan kekejapan fakta yang pasti kepada anda. Yang pasti, 2 ahli YB UPKO sudah pun mengumumkan hari ini keluar daripada parti mereka yang membentuk gagasan bersama dengan Kerajaan Warisan Pakatan Harapan dan UPKO di Sabah. Tapi jumlah itu masih lagi besar untuk terus kita membincangkan tentang pertukaran kerajaan. Namun itulah menjadi corangakan pada malam ini, kerana pada malam ini malah dikatakan besok dikatakan ada akan berlaku lagi aktiviti melompat ini. Jadi oleh itu kita terus saja, sebelum saya kenalkan tamu saya di dalam talian bersama dengan Wakil Astro Awani di Kota Kinabalu Sabah untuk memberikan kita kemas kini yang paling baru untuk anda. Cakap-cakap politik mengenai berlakunya perubahan politik di negeri Sabah boleh dilihat menjadi realiti pada hari ini dengan pengumuman keluar 2 wakil rakyat atau 2 adun daripada parti UPKO, iaitu Datuk Limus Juri dan juga Datuk James Ratib di Penampang pada tengah hari tadi. Pengumuman itu secara jelas memberi mesej kepada berlakunya perubahan politik
di negara ini dan termasuk yang terutamanya di Sabah, di mana sebelum ini berlakunya banyak desas-desus mengenai peralihan pentadbiran kerajaan negeri sebelum ini. Seperti yang dijangka, kami pengamal media sudah menjangkakan dua wakil rakyat berkenaan akan bertindak sedemikian pada hari ini, memandangkan sebelum ini baru-baru ini Ketua Menteri Sabah merangkap Presiden Parti Warisan Sabah Warisan telah membuat satu sidang media di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, di mana kedua-dua wakil rakyat berkenaan sebelum ini tidak ada di dalam sidang media berkenaan. Dan bagaimanapun suka saya katakan perubahan politik ini sekaligus menunjukkan corak domino efek itu sendiri, di mana secara tidak langsung akan berlakunya peralihan-peralihan dan juga perubahan-perubahan politik di mana wakil-wakil rakyat akan tersentak dengan pengumuman berkenaan. Adakah ia akan berubah atau sebaliknya, itu akan menjadi topik hangat di Sabah sepanjang minggu ini dan juga mungkin berlarutan sehingga bulan hadapan. Apa yang penting adalah sekarang ini adalah rakyat itu sendiri mahukan kestabilan politik dikala kita dilanda pandemik COVID-19 baru-baru ini, dan sekaligus ingin jaminan kerajaan yang sedia ada untuk kestabilan politik dan juga pembangunan ekonomi di negeri Sabah. Mereka yang keluar itu juga memberikan kata-kata dan kata-kata mereka yakin bahawa akan lebih ramai menyusul. Tapi itu tentunya kata mereka kerana mereka jelas berpihak kepada satu pihak. Apa pula pendapat daripada sebelah sini, itu dalam buletin awani nanti pun pukul 12 akan diselitkan lagi. Tetapi di agenda awani, selepas awani mengadakan penghutang suara bahawa rakyat mahukan kejahatan politik sementara pandemik dan kukuhkan kembali ekonomi kita, bangunkan kembali, kurangkan bilangannya kehilangan kerja dan tingkatkan kembali mereka yang melakukan perniagaan dan industri dan sebagainya, maka malam ini agenda awal ini tidak mengambil sisi ahli politik ataupun politikus, tetapi mengambil sisi wakil-wakil masyarakat sivil ataupun masyarakat madani. Pertama sekali ingin saya kenalkan adalah the only rose among the thorn, saudari Nini Chong. Beliau anak Sabah yang hebat, kini datang ke Lembah Kelang tapi masih lagi ada hubungan di Sabah untuk menjadi usahawan yang hebat. Beliau pengasas bersama untuk Mompreneur Asia, dan tentunya walaupun kita tak ambil ahli politik tapi kita ada penganalisis politik, tapi mereka juga perlu memakai topi masyarakat pada malam ini. Dr. Oh Aisan, Fellow Kanan Institut Perhubungan Antarabangsa Singapura ada di dalam talian. Begitu juga dengan anak muda yang semakin tak muda dah tetapi masih lagi pandangannya hebat, Saudara Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim, Pensyarah Kanan Sains Politik dan Dasar Awam UiTM Sabah. Saya ingin terus bersama dengan Nini dulu, dan Nini membantu agenda awal ini tadi mendapatkan pandangan tiga usahawan PKS ataupun IKS ataupun SME Sabah. Kalau kita boleh dengarkan dulu. Pada pendapat saya, peniaga IKS ataupun mikro di Sabah memerlukan bantuan geran sama ada dalam bentuk modal pusingan ataupun startup. Saya rasa apa yang amat diperlukan oleh usahawan-usahawan mikro ataupun kecil di negeri Sabah ini ialah membantu usahawan-usahawan ini tadi memasarkan produk-produk mereka kerana lambakan produk-produk mereka sepanjang tempoh PKP ini. Ya. Usahawan mikro perlu unlimited internet untuk pemasaran lebih pantas dan membenarkan usahawan sole proprietor mengeluarkan caruman KWSP akaun 1 untuk modal pusingan. Saudari Nini, tolong berikan latar belakang dan juga konteks rakyat, terutamanya golongan mikro, kecil, sederhana dalam perniagaan di sana, kerana siapa pun yang bercaturkan politik, mereka perlu membawa aspirasi dan rintihan rakyat ini. Nini. Selamat malam. Okay. So kalau nampak video tadi tu, the video is very fresh. So I know that I will be at in agenda awani tonight, and then I got them to just say what is it, apa dia bantuan yang sedang diperlukan oleh usahawan yang di Sabah, usahawan yang ada di Sabah sekarang. So ada yang bercakap mengenai capital, running capital, overhead kan, sebab sekarang ni overhead tu is
a killer sekarang ni. Sebab income tak ada. Lepas tu overhead masih sama, right? And then ada juga yang sedang bercakap mengenai, okay, kalau saya mau meneruskan bisnes saya sekarang, macam mana? So that is another issue juga. So that's why diorang ada mencadangkan untuk supaya mungkin dapat mengeluarkan daripada KWSP. So itu daripada usahawan daripada Sabah, very specific, Mompreneur Asia cawangan Sabah, Mompreneur Asia Sabah. Okey, rintihan itu jelas ya. Sebelum ini pun saya pernah untuk menyambut hari dan pesta keamatan yang begitu penting itu bercakap dengan YB Adrian Bani Lasimbang dan juga Daphne Aiking, dan mereka juga mengetengahkan tentang kesukaran yang dihadapi. Cuma kalau Nini boleh berehat sekejap, saya nak tanya kepada dua penganalisis politik kita. Walaupun suara rakyat itu jelas mahukan kejahatan politik, mahukan tumpuan pada ekonomi dan kesihatan misalnya, tetapi percaturan politik itu di luar kawalan rakyat biasa. Jadi di mana kita berada dengan pengumuman dua bekas ahli OPCO ini, dan mereka juga bukan calang-calang ya, mereka memegang jawatan melalui bahagian dan sebagainya. Adakah ini resam politik Sabah yang tidak dapat ditahan lagi kerana apabila ada dua harimau, two tigers on the hill, sekarang kita tahu ada Datuk Seri Syafiq Abdal dan Tan Sri Musaman, inilah yang dijangkakan, dan pertimbangan kepada masyarakat itu adalah perkara kedua berbanding mengambil dahulu percaturan politik. Rahizal dulu, kemudian saya pergi Dr. Oh Aison. Ya, terima kasih Kamarul. Amat menarik apa yang berlaku pada hari ini ya. Saya ingat minggu lepas kita ada bincangkan 2 minggu lepas tentang perkara ini, dan ramalan sama ada akan berlaku. Dan jawapan saya is just a matter of time, masa itu saja. Saya setuju Kamarul, kalau kita tengok data sentimen yang seperti yang dibuat oleh Awani menyatakan ramai yang melakukan bincatan politik di kedua-dua pihak. Ini tanpa adanya survei itu pun sendiri, saya rasa tidak perlu buat survei. Memang inilah yang rakyat mahukan daripada dahulu. Ditambah lagi dengan keadaan COVID sekarang ini. Saya lihat begini ya, kadang-kadang susah untuk kita menilai karakter ataupun bagaimana permainan politik ataupun karena politik yang ada pada pemimpin itu tadi. Cuma bagi saya, di saat ketika di mana kita sedang dibelenggu oleh satu pandemik yang begitu serius sekali, menjejaskan bukan saja ekonomi, socially, mentally, physically dan macam-macam lagi, adalah satu bagi saya tidak sesuai di mana pergolakan ini berlaku dikala kita menghadapi semua permasalahan ini. Dan ibaratnya begini Kamarul, dikala kita tengah bergabung, di situlah masih adik-beradik tengah berebut tentang harta. Jadi bagi saya ini bukan satu prioriti keutamaan yang perlu tapi politik begitulah, seperti orang kata politik. Adakah mereka mendengar kepada suara rakyat? Rahizal, apa yang Rahizal dengar? Rahizal ada banyak penyelidik dan rangkaian penyelidik yang ada di Sabah. Betul ke kata-kata dua YB yang keluar daripada parti mereka bahawa akan ada lagi yang mengikuti mereka? Rahizal dengar, saya dengar malam ni akan ada, besok akan ada. Bagaimana? Ya, daripada apa yang kita dengar daripada maklumat-maklumat yang sumber-sumber sama ada tidak boleh yang dipercayai ataupun tidak, memang nampak seolah-olah akan berlaku berapa lagi siri YB yang akan melompat, cuma tidak diketahui identitinya apa, tapi adalah beberapa nama yang diedarkan dalam WhatsApp dan seumpama, dan menyatakan kebarangkalian bahawa sekiranya dia melompat, YB ini yang akan melompat. Jadi kita tidak boleh angkal bahawa memang kemungkinan ada. Rahizal, sains politik akhirnya akan melihat pada nombor, dan nombornya adalah 60 kerusi Dewan Undangan Negeri. Siapa yang berjaya meyakinkan bahawa mereka mempunyai sokongan majoriti, maksudnya sekurang-kurangnya 31 kan? Tidak, sekarang termasuk daripada 60 termasuk yang akan dilantik ada 5. Jadi 65 semua. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 34 kan? Betul. Jadi 33. Dilihat selepas ditolak 2 itu masih lagi jauh untuk sampai bagi yang ingin menjatuhkan kerajaan warisan Pakatan Harapan dan UPCO ini,
Mana nak datangnya lagi bilangannya besar tu lebih daripada 10. Okey, kalau kita lihat begini ya, ramai yang menyatakan kemungkinan, kemungkinan dan mungkin YB yang disebut namanya, saya yakin YB ini ada mengeluarkan statement menyangkal tentang kebenaran tentang apa yang dikatakan ini tadi. Tetapi ramai yang beranggapan sekiranya number ni boleh diperoleh antara sebahagian besar bilangan ni mungkin adalah mereka yang telah berhijrah daripada asalnya bersama dengan UMNO, kemudiannya berhijrah selepas mengikut kewarisan apabila Ya. Okey. Okey. Rahizal, ada gangguan sikit pada audio Rahizal. Jadi kita nak betulkan kembali semua teknikal ni. Saya minta maaf pada Dr. Oh Aisun, saya perlu pergi rehat dahulu. Kita nak pastikan tidak ada gangguan kerana ini aspirasi dan suara rakyat terutama di bawah bayu. Jadi kita nak tahu apa maksud semua ini kepada nasib rakyat di sana, tetapi itu perlu dibariskan kepada real politik dan Dr. Oh Aisun akan memberikan kita pandangan beliau selepas ini.